soalan? Ada tu. Ha. Yang panas sikit malam tu, banyak soalan saya sediakan untuk tu ni. Okey Tok, sebelum sebab tadi pun Tok dah masuk banyak sentuh pasal Datuk Seri Najib. Tapi sebelum kita pergi ke soalan tu, kita ambil sikit lah Tok last tu. Ha. Dalam tembubuan yang sama, Tun dia meletakkan kesalahan pada Sheraton Move yang menjadi punca beliau tak dapat serahkan jawatan PM kepada Anwar pada tahun 2018 tu. Dia sebenarnya macam ni. Mahathir daripada awal lagi memang takkan serah. Sebab Mahathir telah menganiaya Datuk Seri Anwar. Dan dia tahu kalau dia serah kepada Datuk Seri Anwar, dia ingat perangai Datuk Seri Anwar ni macam dia juga. Penuh dengan dendam kesumat. So, kalau Datuk Seri Anwar dapat je tampuk sebagai Perdana Menteri, kalau tak dia merasa kena umban dalam penjara, anak-anak dia akan duduk dalam penjara. Itu sebab dia memang tidak akan serah kursi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Itu sebab bila dia berkuasa, dia menang hanya 13 kursi. Pada ketika itu, PKR menang 49 kursi. Macam mana yang 13 kursi ni nak mengatasi 49 kursi? Mestilah yang 49 kursi ni sebagai pemenang terbesar mempunyai kedudukan untuk menjadi Perdana Menteri, mewakili Pakatan Harapan. So, macam mana nak nafikan hak ni? Cara nak menafikan hak ini ialah dengan memastikan bahawa parti dia tu dibesarkan. Nak besarkan parti yang kecil yang memang kurang dapat sokongan rakyat ni susah. Dia menang 13 kursi tu pun sebab dia pakai logo PKR. Bukan pasal bersatu. Kena faham tu. So macam mana nak bagi nampak besar? Mencuri. Bukan setakat dia curi untuk anak-anak dia, bukan setakat dia mencuri untuk kroni-kroni dia. Untuk besarkan parti dia lebih daripada 49 ni pun, dia mencuri 16 orang daripada UMNO. Lepas dia mencuri 16 orang daripada UMNO, kerjaya sebagai perompak MP ni diteruskan oleh Muhyiddin. Dia curi pula lagi 9 orang daripada PKR. Ni semua keturunan perompak. Keturunan perompak. Dengan harapan 13 campur lagi 16, campur lagi 9. Last kali dia lebih besar parti dia daripada parti PKR, maka dia tak perlu serahkan kursi. Tapi dia merancang, Allah Ta'ala pun ada perancangannya. Last kali dia letak jawatan. Sebenarnya, kenapa dia letak jawatan tu? Ramai orang tak tahu. Dia dah berpakat, dia dah hantar Hamzah Zainuddin pergi berjumpa dengan PAS, berjumpa dengan UMNO. Dia dah berpakat untuk bentuk kerajaan Bumiputera tanpa Anwar ni. Tanpa Anwar. Kena faham ni. Hanya bila dia orang ni memujuk dia, Lim Guan Eng pergi pujuk, kawan-kawan yang lain pergi pujuk, tak apalah, you jadilah Perdana Menteri, barulah dia berubah last minute menjadi unity government. Itu yang bila ahli parlimen PAS dengan UMNO sampai istana, baru tahu Mahathir bukan nak buat kerajaan Bumiputera, Mahathir nak buat kerajaan unity government. Dalam tu ada DAP sama. Masa tu yang UMNO dan PAS tarik handbrake. Mahathir dah letak jawatan. Bila dia dah letak jawatan, tak bolehlah dilantik sebagai Perdana Menteri. Mula-mula orang UMNO, orang PAS dah nak lantik balik Mahathir. Sebab dia letak jawatan tu kerana dia dilantik oleh kerajaan PH. Tujuan dia letak jawatan tu supaya dia boleh dilantik oleh kerajaan Bumiputera yang ada UMNO dengan PAS. Kena faham tu. Sampai istana, UMNO dan PAS tahu bahawa dia kencing, dia menipu, So bila sampai istana, akhirnya bila dah tahu dia menipu, last kali seorang pun tak dapat simple majority. Muhyiddin tak dapat simple majority, Mahathir tak dapat simple majority, Anwar pun tak dapat simple majority. 222 orang ahli parlimen dah dipanggil oleh Baginda Tuanku Yang Tuan Agong Februari 2020. Tak ada seorang pun layak dapat lebih 112 kursi.
Tak adalah orang yang angkat menjadi Perdana Menteri. Barulah proses pemilihan Perdana Menteri diadakan menggunakan kaedah kedua, iaitu dengan perbincangan ketua-ketua parti, dan ketua parti menandatangani persetujuan mengangkat seorang ahli parlimen sebagai Perdana Menteri. Jadi ketua parti PAS, Haji Adi, ketua parti BN, Datuk Zahid, ketua parti Bersatu, Muhyiddin, siapa lagi? Adalah few others. Mereka berpakat mengangkat Muhyiddin, 114 orang, Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini kena faham. Ini kena faham. Okey. Begitu. Saya rasa itu cukup jelas dan panjang lebar lah untuk punya ulasan pasal isu-isu tadi tu. So kita masuk, kita sentuh sikit bab Datuk Seri Najib itu. Dalam perbualan yang sama tu, Tun M dia juga mendedahkan yang dia dulu menyokong Datuk Seri Najib kerana terhutang budi dengan Tun Razak. Namun setelah Datuk Seri Najib diangkat menjadi Perdana Menteri, Tun lihat Najib tak sama macam Tun Razak tu, dan dia kata Najib lebih mengutamakan diri sendiri. Boleh komen tu? Najib lebih mengutamakan diri sendiri. Najib lebih mengutamakan diri sendiri, dia lebih mengutamakan rakyat. Saya rasa kalau tanya lembu pun lembu tahu beza dia. Kita tengok dari segi polisi. Kalau nak kata Datuk Seri Najib mengutamakan diri sendiri, polisi yang saya sebut tadi, stimulus package, Datuk Seri Najib bagi pada rakyat, dia bagi pada anak-anak dia. Betul lah. Projek-projek negara, kita tengok kebanyakan peniaga-peniaga zaman Datuk Seri Najib semua boleh hidup, semua boleh berniaga. Zaman Mahathir semua sekali dapat kat kroni-kroni dia. Buat Putrajaya dapat kat siapa? Semua toke-toke Cina dia. Betul lah. Tu Ahmad Zaki je dapat tu yang apa tu? KCC. Yang besi tu. Masjid besi. Masjid besi. Masjid besi. Lain kroni-kroni dia. Menara Twin Tower Petronas. Satu dapat kat Korea, dapat dengan Siti Asma. Satu lagi dapat dekat Jepun, dapat dengan Siti Asma. Marble, perabot arat anak dia. Setiap tingkat tu. Setiap tingkat semua sekali anak beranak dia saja. Tapi zaman tu bukan zaman internet. Orang tak tahu. Betul tak? Sebelum nak banner KLCC tu, jangan lupa, tapak tu sebenarnya tapak apa? Boleh tanya dengan Kebawaduli tuanku Sultan Selangor. Almarhum Sultan Selangor yang sebelum ni, dia bagi tanah tu kepada tu untuk buat taman. Untuk buat taman tengah bandar. Apa Mahathir buat? Apa Mahathir buat? Dia suruh Ananda pula beli. Ni nanti satu hari nanti saya akan cerita. Panjang cerita ni. Tajuk tu je pun nak baca banyak. Tajuk tu saja. Cerita macam mana dia arahkan Ananda beli tanah dan sebagainya. Kemudian separuh dijual kepada Petronas, separuh lagi dia buat menara Maxis. Perlu tahu itu, anak-anak muda perlu tahu, kena ulas itu. Anak muda, yang pelik anak muda ni tahun 2018 tu, dia orang rindu zaman Tun, sedangkan dia orang tak ada zaman Tun. Orang yang betul-betul hidup zaman Tun macam aku ni, kita tak pernah rindu zaman Tun ni. Inilah zaman kecelakaan. Tapi kita pun tak pernah sangka bahawa ada yang lebih celaka daripada zaman Tun. Zaman 18 bulan Muhyiddin memerintah, rupanya lagi teruk. Zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Kawan-kawan zaman Tun dia tak lockdown rakyat Malaysia. Rupanya ada lagi yang lebih teruk. Satu dunia dia, satu Malaysia di lockdown, semata-mata nak menyelamatkan tengkuknya daripada berhadapan dengan undi tidak percaya. Inilah jasa Muhyiddin Yassin.
Okey, ada lagi? Ada tu.